أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar Abang Ais dan semua? InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur. InsyaAllah baik-baik semua insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan kelas kita Asas Tajwid Al-Quran, seperti mana kita dah biasa dengan setiap Rabu malam Khamis. Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk kita bertemu, bermuzakarah dan juga mencari lagi ilmu dan juga mencuba memahami ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat penting untuk kita mempelajari bersama, menghalusi dari segi faham maksud tajwid itu sendiri, hukum-hukumnya, dan cuba bersama juga untuk kita menggunakan hukum-hukum yang kita belajar, yang kita faham itu dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Sedia maklum, seseorang itu membaca Al-Quran tanpa tajwid, dah tentu kesalahan itu sangat-sangat banyak. Apatah lagi orang itu yang tidak dipantau ataupun tidak disemak, tidak dibantu oleh ahli-ahli Al-Quran, maka sangat-sangat banyak salah. Dah tentu sekali. Kita tak terlepas, tak selamat dari melakukan kesalahan membaca Al-Quran sekiranya kita tak mempelajari ilmu tajwid. Dan juga kita tak selamat, dan juga kita tak selamat selagi mana kita tak ada orang yang menegur kita dan membantu kita dan membimbing bacaan kita. Itulah Al-Quranul Karim, untuk kita mendapat pahala yang begitu banyak dan begitu besar dan begitu berlipat gandanya, perlu kepada usaha yang lebih. Perlu kepada kerja dan juga perbuatan yang lebih. Dia tak datang dengan secara mudah gitu. Sungguh pun satu huruf itu dapat 10 ganjaran. Tapi 10 ganjaran yang sempurna. 10 ganjaran yang terbaik. 10 ganjaran yang betul-betul berisi, dia tak sama. Dia tak akan sama dengan orang yang baca tanpa tajwid, orang yang baca tak ada ilmu tajwid, orang yang baca salah. Dia tak sama dengan orang yang sempurna bacaannya, orang yang mahir membaca Al-Quran. Semua itu dia ada peringkat-peringkat dan ada darjat-darjat dari segi pahala yang Allah SWT berikan. Mungkin 10 itu sama juga, angka tu sama, tapi nilai 10 orang yang mahir membaca Al-Quran tak sama dengan nilai 10 ganjaran yang diberikan kepada orang yang tidak mahir membaca Al-Quran. Dan lagi-lagi kalau orang itu tak usaha untuk nak memperbaiki bacaannya. Subhanallah tuan-tuan, puan-puan, haji-hajah dan qari-qariah semua. Kalau kita perhatikan pada diri kita, tak perlu kita pergi kepada orang lain, kepada diri kita sendiri masing-masing akan sedar dan akan pasti, akan kenal dan pastinya akan yakinnya. Maksud saya di sini, kita dah mencuba, kita dah banyak usaha, kita dah lama mempelajari Al-Quran, mempelajari tajwid. Dah lama sangat, sangat lama. Lagi-lagi siapa yang dah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan angka 7, angka 8 mungkin ada, hampir angka 8, angka 6 masya-Allah ramai, dan angka 5 antara yang ramai. Dah kalau angka 5, angka 6, angka 7 ni, berapa puluh tahun dah kita bersama tajwid. Berapa puluh tahun kita bersama Al-Quran. Tapi apa hasil kita sekarang? Apa hasil kita? Adakah kita dah mencapai satu tahap yang memuaskan? Ataupun satu tahap antarabangsa? Qari antarabangsa? Kan? Kalau dari segi masa tu, dari segi masa dan tempoh tu, tahun yang kita gunakan untuk Al-Quran itu, ataupun tajwid yang kita belajar ni, kalau nak dibandingkan dengan kemahiran kerja ataupun kemahiran bidang-bidang masing-masing, semakin tahun bertambahnya semakin mantap dan semakin matang kita.
Dalam bidang apa sekalipun. Jarang-jarang orang itu, contohnya dia dalam bidang apa? Dalam bidang kedoktoran contohnya. Dalam bidang apa lagi? Dia perniagaan contohnya. Dalam bidang apa sahajalah, bidang duniawi saya tak kerti nak sebut satu persatu. Semakin bertambahnya tahun ke depan, semakin bertambah pengalamannya, semakin hebat kedudukannya, semakin matang ilmunya, semakin pandai skillnya kan. Dia akan bertambah. Dia tak ada kurang. Dan semakin dihormati oleh junior-junior ataupun orang-orang yang datang kemudiannya. Betul tak? Dalam bidang apa sekalipun akan dihormati, akan disrespect dan akan disegani oleh orang-orang yang terkemudian. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tak sebegitu. Al-Quran tak semestinya kita dah senior, kita dah senja, mesti kita paling hebat. Tidak. Al-Quran dia tak pilih usia. Al-Quran pilih siapa yang nak berkawan dengannya. Siapa yang ikhlas betul-betul dengannya. Siapa yang memberi masa lebih dengan sejujurnya kepada Al-Quran. Maka Al-Quran akan memilihnya. Sebab itu kadang-kadang kita nampak orang itu lebih muda. Tetapi dari segi ilmu Al-Quran mungkin dia lebih banding dengan kita-kita yang dah berusia. Sebab Al-Quran memilihnya untuk dia lebih lancar, lebih fasih. Tapi bila kita yakin Al-Quran akan mendekati dengan sesiapa yang cuba mendekat dengannya, maka kita insya-Allah antara calonnya. Kita antara orang-orangnya. Sebab apa? Sebab setiap malam Jumaat ada membaca kahfi bersama. Setiap Rabu, malam Khamis ada dalam kelas-kelas tajwid. Ini yang saya nampak. Di kelas-kelas yang lain lagi, betapa banyak lagi kelas-kelas tuan-tuan puan-puan hadirkan diri, usaha bersama Al-Quran. Masya Allah, saya yakin sangat-sangat anda semua insya Allah terlebih baik dari yang lain. Yakinlah. Kalau tak dapat dari segi zahir, dari segi nak jadi qari-qari'ah yang betul-betul berkualiti, dari segi pahala dah tentunya lebih daripada orang yang tak join kelas, orang yang tak ada masa untuk Al-Quran. Ramai kita kenal, mereka sangat-sangat kurang nasib baiklah. Sebab mereka habiskan masa dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang bermanfaat, insya-Allah baik. Tapi kalau hal-hal sebaliknya, kita doakanlah semoga Allah tetapkan istiqamah kita bersama ilmu-ilmu Al-Quran ini. Dan kita doakan mereka juga insya-Allah akan diberi hidayah dan diberi petunjuk untuk bersama Al-Quran insya-Allah. Okey, malam ni sebagai mukadimah yang panjang ini, sementara kita tunggu yang lain, kita insya-Allah akan baca muka surat yang keberapa malam ni? 21. Okey, sekejap. Sorry. Kita akan baca muka surat 13, muka surat 14. 14. Muka surat 14. Minggu lepas kita baca muka surat 13. Wa idh akhadna mitsaqakum. Betul Ustaz, 14. Betul. Okey, tapi kalau betul yang minggu lepas yang tak betul. Tak ada siapa tegur saya. Bila saya cek balik dalam YouTube kita, rupa-rupanya muka surat 13 2 kali dah kita baca. Satu kali kita di Madinah, masa saya di Madinah, wa idza akhadna mitsaqakum kita dah baca. Dan minggu lepas kita baca wa idza akhadna mitsaqakum juga muka surat 13. Tapi tak apa, huraiannya tak sama, kupasan kita tak sama dari segi tajwid. Kita dapatlah tambah ilmu lagi insya-Allah. Okey, untuk malam ni muka surat 14 insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah. Selesai kita membaca muka surat 14. Suratul Baqarah muka surat 14. Bermula dari ayat 89 sehingga ayat 93. Okey, seperti biasa kita akan buka ruang terus kepada pembincang-pembincang juga hadirin hadirat untuk memilih perkataan-perkataan kalimah-kalimah Quran yang kita baca dalam muka surat 14 ini untuk kita bahaskan ataupun untuk dijelaskan hukumnya. Kalau boleh pilih ayat yang bawah-bawah, ayat 91 ke bawah lah. Kalau ada apa-apa yang menarik, apa-apa hukum yang agak perlu diterangkan sebelum kita mula daripada awal muka surat. Ada tak? Mungkin sebagai persiapan lah, kalau waktu kita baca tadi muka surat satu muka surat tadi, waktu saya yang mulakan baca tadi, mungkin qari-qari'ah sambil baca dengan saya tadi dah mula perhatikan bacaan saya.
mana yang agak saya macam kurang sempurna ataupun kita tak sempat nak ikut bacaan saya, bacaan ramai-ramai serentak ni, ataupun mana-mana kita sendiri rasa macam agak susah nak sebutkan hukum-hukum tertentu, kita dah boleh copkan ataupun dah boleh tandakan perkataan itu untuk diterangkan. Sebenarnya itu menguntungkan sebenarnya. Kita sendiri pilih hukum yang kita perlu kepada penjelasan semula. Kalau semua okey, tak ada masalah. Kita boleh start daripada awal. Semua okey ya? Tak ada masalah Semua okey, semua hukum-hukum yang biasa-biasa. Okey, tak ada satu pun unmute, maknanya okey. Kalau tak ada apa-apa, okey, insya-Allah kita mulakan daripada awal. Patah balik awal muka surat 14 kepada yang baru masuk. Muka surat 14 bahasan kita pada malam ini ataupun perbincangan hukum-hukum tajwid yang kita akan cuba faham satu persatu insya-Allah, bermula daripada ayat 89 muka surat 14 surah Al-Baqarah. Okey, sekarang boleh unmute siapa-siapa yang nak ambil bahagian dan nak share bersamalah. Kita mulakan dengan hukum yang paling mudah sekali, petak yang pertama. Kita mulakan dengan mudah sebab yang mudah ni lama kita tinggal. Bila yang mudah lama kita tinggal dan kita lama kita tinggal kan, yang mudah tu akan jadi susah balik. Sama ada lupa ataupun kita dah mula keliru dengan yang lain. Okey, petak pertama siapa nak ambil? Fadal. Ini Ustaz, walam tu kadang-kadang kita punya yang itu kan idgham bigunnah tu kurang dia punya dengung kadang-kadang. Okey, hukumnya idgham bi gunnah Hukum idgham bi gunnah, macam mana kita nak kenal idgham bi gunnah? Dia apa tu ayat-ayat yang bertemu dengan lam tu bertemu dengan huruf mim. Lam bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham bigunnah. Betul ke Haji? Masuk. Yang pertamanya lam tu berbaris. Selalunya hukum dengung ni mesti kena mati dulu. Saya selalu sebut yang mati kena jumpa yang hidup. Sekarang ni yang hidup kena dengan hidup dia tak ada hukum. Dia boleh berkawan je. Sekarang ni lam tu berbaris, maknanya lam tu tak mengambil mana-mana hukum. Selalunya dalam bab hukum-hukum tajwid ini, kalau yang dengung tak dengung ni sama ada nun mati ataupun mim mati ataupun tanwin. Padahal tanwin itu pun nun mati juga. Jadi di sini kalau lam bertemu dengan mim, dia tak mengambil apa-apa hukum dalam bab dengung-dengung itu. Cuma mungkin Haji nakkan kepada mim yang ada sabdu tu. Mim yang ada sabdu. Mim musyaddadatain, an-nun wal mim al-musyaddadatan, itu adanya hukum. Di sini hukum huruf mim yang adanya sabdu, betul adanya dengung tapi bukannya idgham bi gunnah bukannya idgham bi gunnah. Ini hukumnya apa? Wajib Wajibal gunnah. wajibul gunnah, wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Wajibal gunnah, wajib dengung. Jadi komen Haji Samadnya katanya kadang-kadang kita tak sempurnakan dengungnya. Betul, dengung ini perlu kepada dua harakah. Mana-mana dengung dalam Al-Quran semua nakkan kepada dua harakah. Itu pastinya. Lazimkan dua harakah, jangan kurang. Terlebih mungkin dimaafkan. Kurang, tiada maaf bagi kamu. Kalau kurang tak ada maaf. Tak ada diskaun-diskaun. Dari segi penilaian tajwid, kalau kurang dua harakat, terus potong markah. Terus dikira salah. Mana-mana hukum tajwid yang adanya dengung, bersifat ammah secara keseluruhan, semuanya yang ada dengung, pastikan jangan kurang dari dua harakat. Walamma ja. Ada dengung, tapi tak sampai dua harakat, terus dikira tak ada tajwid. Bacaan seseorang itu tak ada tajwid. Walamma ja. Tak kiralah sedap macam mana suara pun, kalau kurang daripada dua harakat, terus dihukum, diberi gelaran seorang itu tidak membaca Al-Quran secara bertajwid. Imam ke, qori ke, qoriah ke, tahfiz ke, tak tahfiz ke, kalau dia itu cara bacaannya, maka diberi hukum kurang tajwid, tiada tajwid. Baru kita duduk tengah bincang-bincang dengan beberapa orang berkenaan dengan
sayangnya kadang-kadang seseorang itu memang ada gelaran ustaz, hafiz, imam. Kadang-kadang dilantik sebagai imam yang rasmi sekalipun. Tapi bab-bab ini yang paling basic sekali, paling awal sekali, dengung. Paling awal sekali dengung pun tak lulus, gagal. Ada dengung yang kurang, ada dengung yang tak ada langsung. Puncanya apa? Puncanya waktu dia mempelajari Al-Quran, dia belajar hanya satu pusingan sahaja. Satu pusingan sahaja, kebetulan dia pandai. Ini bahaya orang yang cepat pandai ni. Orang yang cepat pandai, bila dipuji sedikit, diberi kelepasan dan pujian sikit, dia terasa dia boleh, dia hebat, maka dia tak buat lagi pusingan kedua, ketiga, dia cukup dengan pusingan yang pertama. Faham tak? Maksud saya di sini kadang-kadang orang itu dapat khatam satu kali. Ataupun kalau dia menghafal surah-surah tertentu, dia hanya cek satu kali, lepas tu dah lulus, dia terus kekalkan dengan itu bacaan, dengan itu hafazan, dengan itu kelancaran. Dia tak semak lagi, dia tak ulang lagi, dia tak buat pusingan kedua, dia tak semak dengan ustaz-ustaz lain, orang qari-qari lain. Dia amalkan, dia kekalkan bacaan itu daripada semenjak dia awal dia pandai itu sampai bila-bila. Maka tiada kemajuan dalam bacaan itu, surah itu, hafazan itu, sampailah dia berjumpa dengan orang yang tahu menilainya, maka akan keluar banyaknya kesalahan-kesalahan yang selama itu dia tak sedar. 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, itu rezeki dia lah. Quran memang dia tak cukup dengan satu pusingan. Dengan satu kali khatam, dengan satu kali semak, dia tak cukup. Walaupun kita fasih Arab sekalipun, walaupun kita bangsa Arab, bahasa Arab sekalipun, kita perlu berulang-ulang kalinya disemak, ditegur sampai bila-bila. Barulah Al-Quran semakin menjadi-jadi dan juga semakin mantap dan juga semakin fasih, semakin baik, semakin lancar, semakin terang, semakin jelas sampai tahap sebiji-sebiji. Ada qori-qori yang kita dengar bacaannya, dia menyebutkan huruf Al-Quran seolah-olah satu huruf, satu huruf. Satu huruf, satu huruf. Tertartib, tersusun, keluar dari bacaannya, keluar dari suaranya, keluar dari mulutnya. Sampai tahap begitu fasihnya seseorang itu. Ada orang itu dia baca, ada qori-qori, imam-imam dia baca, kita terasa seketul-seketul keluarnya. Dia tak berapa clear, keluar macam bukan sebiji-sebiji, seketul-seketul lah. Satu perkataan itu bercampur-campur, kadang-kadang berebut-rebut nak keluar huruf pertama, huruf kedua. ada kalau kita letakkan kategori-kategori orang yang membaca Al-Quran, dia akan ada yang dengar macam berebut-rebut huruf nak keluar daripada mulutnya, kadang-kadang terselisih ataupun terkedepan terkemudian. Ini semuanya kita akan lalui insya-Allah, diri kita ataupun kita boleh mendengar orang-orang yang tertentu membacanya, kita akan dengar seolah berserabut. Bacaannya tu sangat-sangat ketat mulut. Mulut dia tu macam semua nak keluar. Jadi belum lagi sampai dia mencapai tahap tersusun bacaannya, tartibnya, sebutannya, jelasnya, huruf-hurufnya, dia tak sampai lagi tahap itu. Jadi kita insya-Allah, kita yang selalu nakkan kepada yang lebih terbaik bacaan kita, lebih sempurna bacaan kita, lebih tajwid bacaan kita, kita akan senantiasa usaha. Walaupun hukum musyaddadah ni, mim yang ada sabdu ni, kita masih ulang lagi, masih sebut lagi, kita nak sampai tahap itulah. Tahap yang insya-Allah setiap mim yang ada sabdu dalam Al-Quran, setiap nun yang ada sabdu dalam Al-Quran, bila bertemu, bila kita baca, terus kita akan dengungnya tak kurang 2 harakat. Walamma kalau kira memang lebih tu. Tapi masih lagi dikira tajwid. Tapi kalau walamma ja, dia tak puas. Dia belum sampai lagi 2 harakat. Walamma ja'ahum. Itu lebih daripada 2 harakat. Tapi orang akan nilai bacaan kita adanya tajwid. Tapi saya pernah ditegur lah waktu saya talaki baru-baru ni. Mana-mana dengung yang panjang, ada syekh saya tu,
Dia minta saya kurangkan. Jadi orang tu yang hebat. Orang yang betul-betul dia boleh nilai. Ini 2 harakat dah terlebih ni. Sampai dia cakap, kenapa dengung kamu kadang-kadang macam tak seragam. Telinga dia macam sakit, dia kata. Saya kena komen tu. Saya jujur, saya tak malu. Saya akan cerita balik. Dia kata telinga dia akan terasa sakit bila dia tak ada tawazun. Dalam satu ayat itu banyak dengung. Katakan dalam satu ayat ada 10 dengung. Ada 7 dengung. Kenapa dengung yang kedua tu macam terpanjang sikit? Kenapa dengung yang satu, yang ketiga, yang kelima okey. Tapi yang kedua, yang keempat macam terpanjang sikit. Cuba bagi tawazun. Cuba bagi sama je. Kalau naik, turun, naik, turun, naik, turun. Yang naik 2 harakat tu bagi sama naik. Jangan yang pertama walamma ja'ahum kitabum min kan nampak macam cacat tu kan. Walamma ja'ahum kitabum min walaupun kita dah tukar lagu, tetap yang 2 harakat itu bila berbeza kadar 2 harakat itu, orang yang mendengar dengan telinga tajwid dia akan terasa macam tak selesa dan dia akan tegur kita. Masya-Allah. Al-Quran sangat-sangat dalam, mukjizahnya sangat-sangat dalam, dia punya kelebihannya untuk kita senantiasa menggali, senantiasa mencari insya-Allah. Okey, alhamdulillah, hukum pertama kita dah jelas bersama kepada semua, pastikan setiap dengung kita 2 harakat Pastikan 2 harakat. Kita pergi kepada petak yang seterusnya, petak yang kedua. Kita ambil yang mudah-mudah dulu malam ni. Sebab kita Ustaz, banyak. Ustaz boleh ulang dekat walam perbezaan dengan mat pertama dengan mat kedua tu. Kadang-kadang kita tersilap. Walam ja 1-2 harakat, 1 lebih pada 2 harakat. Kadang ada ombak di sana. Kadang kita terkurang di situ lah. Okey. Walam ja Okey. Kita Okey, saya faham poin tu, saya faham, tapi ada poin yang lebih menarik lagi, tapi tak apa. Saya jawab, Abah tanya dulu. Okey, bezanya walamma ja'ahum. Okey, di sini yang Abah Haji Mustafa nak sampaikan kepada kita, walamma, kalau dengung ini katalah terlajak lebih daripada 2 harakat, pastikan mana-mana huruf mat, hukum mat yang selepasnya yang ada ombak ini, pastikan jangan kurang daripada dengung tadi. Contohnya, walamma ja'ahum kita. Sangat-sangat nampaknya salah terang dan nyata. Dengung tentunya 2 harakat. Mat yang ada ombak ni, tiba-tiba kita tak sampai lebih daripada dengung, bahkan kurang daripada dengung. Yang itu memang kita tak nilah, tak adil lah kan. Walamma ja'ahum, dagilah tak ada langsung dengung, tak ada langsung mat. Katakan ja tu kita dah ada mat tapi kurang daripada 2 harakat ataupun kurang daripada 4 harakat. Walamma ja'ahum kitabum. Ini nampak terangnya dengung tu lebih panjang daripada mat. Lagi-lagi mat itu yang ada ombaknya. Yang ada tanda mat ini. Sebab dalam Al-Quran, untuk bacaan hafz kita, bila ada tanda ombak ni, tanda mat ini, mestinya tak boleh kurang daripada 4 harakat. Maka bacaan kita nak kena jaga supaya jangan terkurang daripada dengung. Walamma ja'ahum. Itu nampak salahnya. Okey, yang menarik lagi, kalau kita tengok dalam petak pertama, dengung ni 2 harakat kan? Dengung walamma 2 harakat. Kalau kita tengok sebelahnya, ma tu apa? Hukum apa? Ma saja ni, hukum apa? Ma asli. Ma asli. Ma asli berapa harakat? 2 harakat. Okey, kita tengok sini je. Tengok bezakan di sini. Cuba kita bezakan sama tak dengung 2 harakat dengan mat 2 harakat. Walamma ja'ahum. Beza tak? Tak sama tu. Siapa yang mana lebih panjang?
Dengung panjang. Dengung lebih panjang. Walamma ja'ahum ma itu je dua harakat. Tapi kenapa dengung? Walamma ja'ahum. Siapa boleh jawab di sini? Kenapa dengung dua harakat? Mad asli pun dua harakat. Kenapa tak sama panjang kadar zaman tempoh? Maja. Pasal ada sabdu sah. Pasal ada sabdu itulah yang nak kena dua harakat. Kalau tak ada sabdu, wala maja. Kita nak hormatkan hamba Allah. Sabdu tu kita dengungkan lah. Okey, betul. Disebabkan ada sabdu tu kita nak kena dengungkan dua harakat. Tapi kenapa dua harakat yang kita nama dua pada dengung tak sama dua pada mad asli ataupun mad tabi'i? Dengung tak ada harakat, Ustaz. Dengung tak ada harakat? Dengung lebih pun boleh lah. Dengung. Macam mana tak ada harakat? Tu yang kita dah sebut selalu dua harakat lah. Dua, angka dua dia tak ada dua Arab dan dua Melayu, angka dua juga. Selalu dengung terlebih daripada dua sah. Terlebih sikit lah. Selalunya terlebih. Kenapa dibolehkan? Kenapa dengung dua harakat dengung ni lebih dari dua harakat yang ada pada mad? Nak buat sedap dengar bunyi. Sedap. Masya Allah. Boleh tu, boleh terima hujah ataupun alasan. Dengung ni kalau kita panjang sikit dia sedap. Mad pun kalau panjang sedap juga. Walamma okey, macam mana nak panjang? Kita tak biasa panjang lebih daripada asli tu. Walamma ja'ahum. Boleh je kalau panjang lagi sedap. Kalau nak kira sedap semua sedap. Tapi tak bunyi, tak dengungnya tak sedap lah. Kalau ada dengung lah sedap. Okey, kalau sebab sedap ni boleh kita terima, tapi bab ilmiah dalam tajwidnya ada lagi asbabnya, ada lagi jawapan yang lebih kena. Siapa ingat? Lam dengan mim tu dah ada bersabdu kan. Jadi kita buat walamma gitu. Lam dengan mim tu dah lain part, dah lain. Ada pasal dia hukum wajibul guna Ustaz Sama juga. Sama. Yang lain katakan bukan wajibul guna, kita ambil ni. Kitabum, kita ta asli kan? Ta asli. Okey, bum dengan mim apa? Tanwin bertemu dengan min. Hukum apa? bertemu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah kan? Okey, kita cuba tengok. Kitabun, qadar kita ta yang ma asli ni dua harakat dengan bun. Bum min. Kitabum min ini bukan wajibul gunnah. Ini idgham ma'al gunnah, tapi kita tetap ta tu lebih pendek dua harakatnya banding dengan dua harakat pada bum min indillahi musad. Jawapan malam ni kena tulis malam ni. Sebab banyak kali dah kita ulang. Ramai lagi masih ingat. Okey, kenapa dengung dua harakat itu kadang-kadang panjang lebih daripada kadar dua harakat, sedangkan mad asli, mad tabi'i kalau panjang lebih sikit dua kita dikira salah. Contohnya saya sendiri pernah saya sebut selalu kami waktu belajar dulu dekat kelas qiraat dulu, ustaz hebat ustaz tu, masya-Allah, ilmu tinggi, ilmu sangat-sangat luas, Ustaz Yusuf Syafiq. Syekh Yusuf Syafiq ni kalau kita baca ayat-ayat yang akhirnya ma asli sangat-sangat marah kalau terlebih. Contohnya kita baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus dia seguh. Nak ke mana awak? Nak ke mana ma asli sampai 3? Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus putus. Jangan tarik. Duha saja. Itu dah 3 harakat.
Cermat dia. Dia tak nak bagi lebih daripada duha. Tak nak macam tu. Tak nak lebih pada tu. Macam tu je. Wasyamsi wa duhaha. Dah. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Dia tak nak. Wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Dia tak nak yang hujung tu dipanjangkan. Kita selalu kita panjangkan. Lagi-lagi saya perhatikan kita semua-semua, kebanyakan lah, lagi-lagi hujung tu yang ada tanda ombak tu, lagi dia panjang, dia macam, dia ingat itu macam tanda mat. Sedangkan tanda mat itu apabila disambung dengan ayat yang berikutnya. Tu pun kita selalu terkena juga. Tapi yang tu jangan-jangan, tak apalah, yang dua harakat tu pun dia sangat-sangat dia sensitif, dia tak nak kita panjangkan. Kenapa? Dia kata, cuba perhatikan. Wal qamari idza talaha. Idza dua. Tala dua. Kenapa? Kalau Apa kita panjang, specialnya dia? kalau kita panjang terlebih bunyi ha. Betul. Itu betul lah. Tadi dari segi tak maksud saya sekarang dari segi tempoh tu, dari segi harakat tu. Kita tak boleh panjang daripada dua harakat mad asli. Sebab apa? Bila lebih daripada dua harakat, dia akan jadi tiga harakat. Bila lebih daripada 3 harakat, dia akan jadi 4 harakat. 3 harakat dah ada jenis matnya. 4 harakat dah ada jenis matnya. 5 harakat dah ada mat-mat tertentunya, kepunyaannya. Dan 6 harakat dah ada siapa punyanya. Mat asli tak boleh rampas kadar lebih daripada 2 harakat. Sebab bila dia terlajak lebih daripada 2 harakat, dia dah ambil mat-mat yang lain. Dia dah ambil hak-hak mat yang lain. Adapun dengung tak ada. Tak ada selain daripada dengung. Itu sahaja dengung. Semua dengungnya baik dengung wajibul gunnah, dengung idgham ma'al gunnah, dengung idgham mutamathilain, dengung idgham mithlain, dengung iqlab, dengung ikhfa, semuanya 2 harakat sahaja. 2 harakat sahaja. Kalau pergi 4 harakat, dia tak adalah hukum dengung yang lain punya. Tak ada. Contohnya dengung apa? Dengung lazim kalimi, tak ada dengung lazim kalimi, kan? Semuanya dengung 2 harakat saja. Sebab itu tak kisah sangatlah kalau nak terlajak sikit, bab dengung ini, tapi bab mat tak boleh terlajak. Bila dia terlajak daripada 2 harakat, dia akan langgar ambil hak orang, ambil hak mat-mat yang lain. Itu alasan lah, alasan yang logiknya, alasan yang makulnya yang boleh kita jawab. Kalau katakan bacaan kita terlebih dengung, nanti orang tanya kita, dengung kan 2 harakat, mat asli pun 2 harakat, kenapa tak sama panjang? Boleh jawab, mat asli kalau kita panjang lebih 2 harakat, dia akan rampas mat jaiz punya. Dia akan rampas harakat mat wajib punya. Sedangkan dia mat asli. Itu jawapan kita. Adapun dengung, kalau terlebih daripada 2 harakat, orang akan pertikaikan hanya kenapa lambat sangat kira 2 harakat tu. 2 harakat kena laju sikit. Itu je. Okey. Nanti saya lajukan. Macam tu je lah. Dia orang tak boleh ambil salah kita. Kecuali kalaulah dengung yang berlebih-lebih panjangnya, itu tak boleh lah. Walam maja. Itu melampau sangat kan. Yang tu tak boleh terima lah. Tapi kalau kurang daripada itu, insya-Allah. Okey, ada soalan? Jelas jawapan? Boleh tak ada masalah. Kadang-kadang terlampau syuk sendiri lah, jadi terlajak tak tarik break. InsyaAllah Cik Mat baru muncul dengan botaknya kepala. Pergi umrah ni tak jumpa kita InsyaAllah. Okey, itu masalah syuk tu, itu pun masalah juga tu. Kita nak kena jaga, juga tu. Memang bila kita baca terleka sangat dengan bacaan kita, tak fokus kepada tajwid, maka kadang-kadang dia terlanggar juga qadar itu. Jadi waktu terlanggar dengan tak sengaja tu, insya-Allah dimaafkan. Untuk kita dimaafkanlah. Untuk orang yang mendengar, dia tak memaafkan kita. Lagi-lagi kalau dia nak tegur kita, pasti dia akan ambil salah kita. Kalau kita kena semak dengan syekh, dengan ustaz, mesti dia akan tegur kita untuk diperbaiki. Tapi kalau baca sendiri-sendiri, kalau tak disengajakan, tersyuk ataupun terleka dan terpanjang semua itu, insya-Allah dimaafkan. Tak apa okey. Cuma bab yang seseorang membaca Al-Quran sampai dia tak sedar, dia terlanggar hukum tajwid, tunggang terbaliknya hukum tajwid, itu masalah juga tu.
Masalahnya dia belum sampai tahap membaca Al-Quran, segala hukum tajwid datang di depan matanya. Kita nak sampai tahap tu. Kita dah kupas satu persatu, kita dah ulang tajwid berkali-kali, dah sampai episod yang ke-96 bersama saya ni. Malam ni adalah episod yang ke-96 minggu. Kita kelas tajwid kan satu kali seminggu kan. 96 minggu dah kita ni. Kita nak cari itulah. Kita dah usaha bersama ni nak cari. Bila baca Al-Qurannya, hukum izhar datang, hukum ikhfa datang, hukum idgham datang, semua hukum datang bertubi-tubinya dan tersusun-susunnya ikut apa yang ada dalam ayat-ayat yang kita sedang baca. Bila sampai tahap itu, insya-Allah tak terleka lah. Bila datangnya hukum tajwid, hukum itu, hukum ini, kita akan baca ikut apa yang kita faham. Masya-Allah. Okey, terus kita pergi lagi petak yang berikutnya. Yang kedua ni belum lagi siapa ambil. Apa ada pada petak yang kedua? Apa perlu kita bahaskan? Silakan. Okey, tak ada masalah. Okey. Petak yang kedua ni okey. Allahumma musta'an. Okey, ja'ahum tak ada masalah semua okey. Okey, kalau tak ada apa-apa kita pergi petak yang berikutnya. Ja'ahum kita ada mad wajib muttasil, tak biasa. Nipis, tipis, mustafil, istifal. Hum pun tak ada masalah. Cuma hum yang minggu lepas tu kita kena jaga kawal nafas kita jangan terlebih kita tekan waktu kita sebutkan huruf-huruf dada ni. Dia akan keluar nafas lebih, nanti dia akan habiskan nafas kita. Hum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Kita ambil petak ni. Musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqun saja. Ada apa di sini? Idgham bila guna. Okey, bila saya dah kotakkan hanya perkataan itu, dia tak terkena, tak ada kena mengena dengan yang sebelumnya dan yang selepasnya. Jadi lam tak termasuk. Perkataan dalam petak tu saja. Qaf sah, qaf. Qaf tebal. Lagi. Okey, lagi. Kurang-kurangnya ada 3 di sini. Perkataan mudah, satu perkataan pendek je, ada 3 perkara yang kita kena jaga. Yang pertamanya qaf tebal, kun. Tapi bagi saya tak ada masalah sangat sebab qaf tu bagi depan. Secara automatiknya huruf bagi depan kita dah bincang minggu lepas, secara automatiknya dia akan muncung mulut dan muncung mulut itu akan membantu tebalkan huruf qaf. Kun. Itu tak ada masalah sangat. Sad. Apa cerita sad? Apa cerita sad? Minggu ni saja saya tangkap tiga orang sekurang-kurangnya huruf sad. Dalam kelas pagi, petang, malam saya ada 3 qari-qariah yang ada problem dengan huruf sad. Jadi malam ni saya nak terangkanlah. Bunyi tebal bacaan. Okey, hukumnya memang tebal, ceritanya memang tebal, tapi cara tebal tu macam mana? Dan apa kesalahan yang selalu berlaku? Sad ni rupanya sad ni hurufnya susah juga. Sebab apa? Sebab sad ini tak ada dalam huruf Melayu kita. Huruf Melayu tak ada. Jadi mana-mana huruf Arab yang tak ada Melayu selalu kita masalah. nak buat macam mana? Memang kita dilahirkan bukannya Arab. Jadi kita kena terimalah hakikat masing-masing dan huruf-huruf yang tak dilahirkan bersama kita dalam lidah kita ni, kita nak kena perbaikinya dan kita nak kena usaha. Sad dalam bahasa Melayu, terus kita akan menggunakan huruf S. Kan? S selalunya huruf sa, huruf sin. Hatta huruf kalimah-kalimah Arab yang kita pinjamkan pun huruf yang asalnya sad kita
ubah juga jadi huruf sin, huruf S ikut selesa kita. Okey. Boleh? Siapa? Huruf dal kadang-kadang tertebal. Okey, ada yang sebut huruf dal. Sad belum habis lagi dia masuk dal dah. Galaxy 2. Okey, tak apa. Huruf dal pun betul. Huruf dal pun antara yang bermasalah dengan kita juga. Sebab apa? Minggu lepas kita dah sebut dah. Mana-mana huruf dal dalam bahasa Melayu selalunya tepi lidah depan ini, hujung lidah depan ini, tepi lidah depan ini, dia akan menikam ke atas lelangit kita. Da. Sebab itu dal kita selalu bunyi dalam. Perkataan dalam bahasa Melayu, sebutlah apa perkataan yang dalam bahasa Melayu yang melibatkan huruf dal, di, maka secara sebutan kita, tepi lidah bahagian depan dia akan menikam lelangit, itu yang bunyinya dal dalam. Sedangkan dal ini, tepi lidah bahagian depan ini nak kena sentuh di pangkal ataupun di belakang gigi atas kita. Musaddiqun. Tak apa, dah settle dah dal. Dal pun nak kena jaga. Dadidu. Sad tu macam mana kita nak jaga? Terus dekat bacaannya baca dekat gigi depan yang bawah. Sad. Macam mana? Kena baca depan yang bawah. Gigi lidah taruh dekat gigi depan gigi di bawah. So. Okey, itu makhraj. Dari segi sifat pula, macam mana kita nak tebalkannya? Moncongkan sikit dah. Jawapan dah ada kat dalam episod yang lepas. Episod yang lepas ramai tak tengok balik, ramai tak study balik. Saya tengok kita ada view sampai 200 je. Hampir 200, 100 lebih. Jadi dah ramai tu, masya-Allah, alhamdulillah ramai orang tengok balik tu, tapi kita dah jawab tu. Huruf tebal bila berbaris atas macam mana, huruf tipis bila berbaris bawah, huruf tebal bila berbaris bawah macam mana, huruf depan tebal bila berbaris depan macam mana kita nak tebalkan. Jawapan ada kat situ. Suara dia naik ke langit, Ustaz. Blok tebalkan. Suara dia naik ke langit. Macam Langit ke berapa tu? Langit ke 7. Suara, macam mana suara nak naik ke langit? Dia mesti nak kena gunakan sama ada lidah ke, hidung ke. lidah meninggi, Ustaz. Menyentuh langit-langit keras. Okey, itu dari segi makhraj, dari segi secara sebutannya, cara sifatnya, cara sebut keseluruhan. Campurkan antara makhraj dengan sifat. Ini tebal, Ustaz. Kuat dan tebal. Okey, cara nak tebalkan macam mana? Secara mudah, soalan lagi mudah. Macam mana kita nak tebalkannya? Lidah naik keras. Muncungkan bibir sedikit, Ustaz. Bila sebut muncungkan tu, saya nak tarik balik tu. Muncung tak boleh dah. Muncung dah tak boleh dah. Saya tunggu jawapan muncung tu. Jadi jawapannya minggu lepas, tengok kepada baris huruf tebal tu. Baris sad di sini baris apa? Baris atas. Okey, macam mana kita nak sebutkan semua huruf yang berbaris atas, semua huruf Al-Quran yang berbaris atas, macam mana kita nak sebut? Belum. Buka mulut. Itu jawapannya, buka mulut. Sebab apa? Baris atas itu berasal daripada fathah. Fathatun buka. Kita nak buka apa di sini, kita buka mulut. Untuk tepi lidah, sentuh lelangit, apa semua tu kita dah belajar dalam bab makharijul huruf. Kita dah kenal satu persatu dah. Kedudukan lidah kita, tepi lidah ke, tengah lidah ke, apa ke, semua kita dah belajar semua. Dan kedudukan sifatnya pun semua. Tapi waktu kita nak bacanya secara keseluruhan, amali, waktu kita nak buat kerja betul-betul tu, kita nak letaknya macam mana. Inilah maksudnya kita nak kena buka mulut disebab kejap ada macam gangguan background yang kuat. Kalau bersuara kita tak apa. Bila ada background tu kadang-kadang kita tak dengar. Okey. Jadi bila kita nak betul-betul nak buat kerja untuk nak keluarkan huruf sad, maka kita nak kena buka, sebab bila kita tengok huruf sad ni berbaris atas, fathatun baris atas, maka kita buka mulut je.
Sa. Oh. Sa. So. Sa. Tak Oh. perlu muncung mulut, tak perlu nak hengok ke, nak sengit ke, tak perlu. Kita sa. Satu lagi, Oh. tuan-tuan semua, kalau kita nak latihkan diri kita untuk huruf tertentu, jangan kita gunakan sebutan huruf yang sempurna, yang penuh. Kita sebut ikut baris. Macam tadi saya kata macam mana makhraj huruf sad, semua duk latih sad. 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 Itu salah. Kenapa sad? Mana datangnya qalqalah? Itu asal sebutan huruf. Asal sebutan huruf kita tak nak di sini. Sekarang ni bila kita nak katakan kita nak latihkan diri kita cari makhraj huruf sad itu, tengok barisnya. Kalaulah perkataan ini sad ini baris atas, maka kita latih sa. Sa. Oh. Sa. Sa. Bukan sad. Sad itu salah. Ambil sa saja. Sa di atas sa. Kalau katakan andaikan perkataan ini sad ini baris bawah, bila kita diminta untuk kita berlatih, kita akan si. Jangan kita sad. Sad itu salah. Sebab sad persebutan penuh tu, dia tak membantu untuk kita mencari makhraj yang betul. Kita ambil sa saja. Sa. Musa. Musaddi. Musaddi. Baru kita akan jumpa makhraj, sifat sekaligus cara kita nak sebut huruf sad yang tebal itu. Okay, boleh? Musa. Kalau perhatikan mulut saya pun dia hanya terbuka saja. Musa. Sa. Tengok saya baca daripada awal. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun. Sad bunyinya tebal dan tak perlu kepada muncung. Kalau dulu saya akan baca musaddiqun. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun. Bunyinya sedap. Bunyinya tebal, bunyinya makhraj yang betul. Tapi apa perlunya untuk muncung mulut, sedangkan muncung ini, bibir mulut ini bukannya untuk huruf sad. Sad yang terlibat dengannya hanya tepi lidah sahaja. Okey, itulah antara ilmu fahaman yang lebih mendalam, yang lebih tepat, yang kita sama-sama nak cuba perbaiki bersama. Tak kira siapa pun kita, setiap perkara yang baru, setiap teguran yang baru, setiap ilmu yang baru yang kita baru tahu, setiap kali kita jumpa ilmu-ilmu itu, hukum-hukum dalam bacaan kita, cuba kita ulang-ulang, latih sampai kita akan menjadi senang sebut dan lancar sebut kita. Okey, habis. Musaddiqul lima ma'ahum. Ma'ahum. Ini pun masih lagi ada antara kita yang belum kemas lagi. Bezakan antara ain dengan ha. Ain di tengah-tengah halqum, ha di pangkal halqum. Ma'ahum. Nak kena bezakan, nak kena pisahkan, jangan kita sama serentak sebut ataupun betulkan ma'ahum. Kadang-kadang nak jaga sangat ha tu, ha dada jadi ha pedas pula. Itu semuanya perlu berhati-hati dalam perkataan yang adanya huruf-huruf halqum. Okey, terus wa kanu. Okey, siapa boleh cerita perkataan ini? Nampak macam mudah, tapi ada cerita di sebaliknya. Perkataan wa kanu mudah aja. Tapi kalau tak jaga-jaga, mudah nak jadi salah. Okay, saya mute dulu yang ada macam background mengganggu sikit. Tapi kalau nak bercakap, nak terang, unmute lah. Perkataan wa kanu nampak mudahnya, tapi kalau tak jaga-jaga memang mudah nak salah. Apa dia? Silakan.
Siapa perasan dan siapa nampak? Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang waw tu dia macam tebalkan war. Masya Allah, Haji Rahmat. Sekali berbunyi terus betul. Terima kasih Haji Rahmat. Masya Allah. Ini maknanya antara Korea yang perhatikan kesalahan yang berulang, sangat berulang, banyak berulang ni. Betul. Sebab itu kita tertanya juga, mana datangnya pengaruh pada huruf wa, padahal sebelumnya tak ada pun huruf tebal, selepasnya pun kaf, huruf ka. Lagilah kaf memang nak kena tipiskan sangat-sangat. Sebab kalau tak tipis dia akan jadi huruf qaf. Tiba-tiba wa, jadi wa. Waka. Kenapa? Siapa boleh jawab di sini pula? Soalan tambahan pula. Kenapa selalunya kita kata huruf tipis, huruf yang tipis kadang-kadang terpengaruh dengan sebelumnya atau selepasnya huruf-huruf yang tebal yang ada bersebelahan, jiran-jirannya. Itu logiklah, maknanya disebabkan terpengaruh kita nak sebutkan ini tebal, maka tertebal juga huruf yang tipis. Tapi kadang huruf waw ni dia tak semestinya ada huruf tebal. Kadang-kadang dia pun jadi tebal terus. Wakanu, wa. Jadi tebal wa, jadi macam tebal ke depan. Mungkin sebab waw tu huruf macam moncong, Ustaz. Dia moncong Ya, jadi betul. Itulah sebabnya. Sebab itu tetap juga kembali kepada kaedah huruf sad yang baris atas tadi. Kenapa waw kita nak kena jaga waktu berbaris atas? Sebab dia baris atas yang kena buka mulut. Bukan nak kena ke depan semata-mata muncung disebabkan makhrajnya di dua bibir mulut. Wa. Tapi disebabkan wa ni di atas alif, di atas waw ni barisnya fathah, maka tetap walaupun dia kena guna dua bibir mulut, tetap kita nak kena buka mulut kita untuk baris fathah. Sebab itu makna fathah buka itu makna yang sangat-sangat membantu makhraj dan sifat kita. Jadi kalau kita dah tengok wa ni baris atas, maka kita nak kena sebut wa. Waw di atas wa. Waw di atas wa. Bukan wa. Wakanu wa. Sebab dia muncung mulut kan? Kita tak buka baris atas. Kita muncung saja. Waka. Itu jadi tak fasih. Jadi waw di atas wa. Muncung dulu, lepas tu tarik terus. Tarik untuk buka mulut kita. Wakanu musaddiqul lima ma'ahum wakanu. Sebab wa tu di baris atas. Ini sebab itulah saya kata Masya Allah, saya pergi Madinah baru ni. Itulah ilmu yang sangat-sangat bernilai saya share untuk semua. Dan saya masih lagi melatihkan diri macam mana nak letakkan setiap huruf berbaris atas, khususnya huruf-huruf tebal itu, tanpa kita muncung mulut. Kita nak kena letakkan baris atas itu hanya membuka mulut sahaja untuk kita melafazkan, menyebutkan huruf itu dengan sempurna. Yang tebal tebalkan, yang tipis tipiskan. Wakanu. Selalunya kalau kita macam kita semak Fatihah kita kan, dengan mana-mana syekh yang straight punya, yang betul-betul, yang halus punya. Kadang-kadang daripada ayat Alhamdulillah pun dia dah tegur kita. Ar-Rahman pun dia dah tegur kita. Sebab kita akan baca alham. Kita tak baca al. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Macam ni. Macam termuncung sikit. Kenapa kita baca Sebab ra tu. Ra. Bibir mulut ke depan. Ra. Dia tak nak. Dia kena buka dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdu. Memang nak kena buka mulut kita untuk huruf a. Itu antara
teguran awal-awal surah Al-Fatihah kepada sesiapa yang nak semak dengan ustaz-ustaz. Perhatikan huruf-huruf tipis itu jangan ditebalkan. Antaranya mali, ma, sama juga. Ma ke depan. Nak kena maliki. Itu semuanya kita nak kena berhati-hati waktu kita nak lafazkan huruf-huruf yang tipis. Jangan ke depan mulut, jangan termuncung mulut, bibir mulut kita dia akan jadi tebal. Walaupun wa pun dikira salah, dia kena wa. Wa kanu. Okay, lepas min qabl ya. Ustaz, jadi nak tanya. Ustaz, jadi maknanya kita kena slang Arab lah Ustaz we, me, be. Tak ada. Itu bukan slang Arab, itu slang Kelantan tu. Haji, Abang Is tak datang Kelantan pun terpengaruh Kelantan. Weke, mana ada? Ustaz, kadang-kadang kita ikut kadang-kadang kita belajar Melayu macam maka. Kadang kita kena tegur betul. Betul. Ya tu betul. Maka betul. Tapi jadi maksud saya bibir tu kita boleh lebarkan boleh membantu tak Ustaz? Ya. Bibir lebar tu dia tak ada isu sangat. Dia tak ada isu sebab lebar tu sambil kita membuka dia kira membuka lah. Kan. Tetap maknanya jangan muncung lah. Kalau muncung jangan muncung ya. Jangan bila muncung, yang bahagian atas dan bila ke depan sikit dia akan jadi terus tebal. Huruf mana huruf-huruf istifal selain daripada huruf isti'la, bila ke depan sedikit je bibir mulut kita tak terlebar ataupun tak terbuka, termuncung sikit terus dia akan jadi tebal. Dikira hukum tebal dah. Itu yang bahayanya dari segi fasahah kita kena potong markah. Amaka abata sajaha kha. Kha tak boleh lah. Kha. Tetap buka tapi dia akan bezanya pangkal lidah kita dia akan terangkat sikit untuk tebalkan kha. Yang ada dengan yang ada kait dengan huruf lidah lah. Contohnya sa, da, ta, dha. Dia akan terangkat di tengah-tengah ataupun pangkal lidah kita untuk tebalkan huruf yang ada kait dengan lidah. Kha dia akan dalam, dia tak boleh walaupun kita buka ha, ja, kha. Tak perlu muncung pun tapi dia tetap tebal sebab kita dah ke dalam untuk makhraj kha yang tebal. Kha, khi, hu. Kecuali yang bahagian depan semua kena muncung mulut. Okey. Min qablu yastaftihuna. Okey, perkataan ini menarik juga. Petak yang keberapa ni? Yang ke-5, yang ke-6. Okey, silakan. Apa ada di sini? Yastaftihuna. Perkataan ini apa yang perlu kita jaga? Fadal. Saya rasa yang ha pedas Ustaz. Ha pedas satu lagi. Sin dia. Sin. Kadang-kadang tertebal kan. Yes. Taf. Kalau fa pun kadang-kadang terlantun juga sikit. sin mungkin tak tebal sebab sin dia tak menyerupai huruf tebal. Yes. Mungkin kalau Haji Samad nak sebut kurang hams, kurang sifat safir, tiupan mungkin. Yastaftihun tak ada hamsnya dan tak ada safirnya. Dia kena ada tiupan di situ. Dan Haji Samad sebut tadi taf itu menarik tu. Huruf taf kadang-kadang ini tebal. Taf. Itu pun nak kena jaga, nak kena buka mulut betul-betul untuk huruf ta berbaris atas. Yastaftihuna. Dan yang terakhir sekali, kalau kita perhatikan di sini ha-nya bagi depankan betul-betul yang depan. Hu yastaftihu. Itu pun banyak juga tu tak dibaris dhammahkan betul-betul. Haji Samad saya rasa macam ada radio ke ataupun apa di belakang. Kalau Haji Samad unmute je, dia macam bunyi suara lebih kuat lagi. Kipas.
Kipas. Okey. Yastaftihu. Hu. Pastikan hu itu dhammahnya baris depannya yang baris depan yang tulin punya, yang asli punya. Bukan antara-antara. Baina bain tak nak. Yastaftihu. Hu. Nak yastaftihu. Hu tu baris depan betul-betul. Itu yang perlu kita jaga pada perkataan ini. Dan teruskan lagi alalladzina. Okey, perkataan yang paling mudah sekali. Apa yang perlu kita jaga dalam perkataan ini? Banyak kita berulang kita jumpanya. Siapa ingat? Perkataan alladzina apa yang kita nak kena jaga, tuan-tuan? Ain lah. La, perkataan tengok petak. Ain tak ada dalam petak ni. Huruf zal, Ustaz. Huruf Zal. Zal, ya. Huruf zal di sini apa yang perlu kita jaga? Keluarkan lidah. Keluarkan lidah. Dhi, ladzina, siratal ladzina, alal ladzina. Jadi mana sahaja huruf zal ini berada, tetap kita kena keluar lidah untuk kita elakkan bertukar dengan huruf-huruf yang lain. Alal lazizi, kalau tak keluar lidah dia akan jadi huruf zai, maka jadi salah besar salah besar ni, tukar huruf. Alal ladzina kafaru falamma ja'ahum sama juga ni. Huruf hamzah pun masih ramai lagi bunyi ja'ahum. Betul Haji Cik Mak tadi sebut. Kita nak kena ubahkan sebutan kita biar terasa macam pelik sikit. Betul lah ni. Jarang kita dalam percakapan harian kita tak ada nak sebut air. Air. Kan? Saya nak minum air, tak ada. Air tak apalah, nak tebal macam mana pun tak kisahlah dalam bahasa kita. Dia tak berubah makna, dia tak bertukar huruf. Tapi dalam bahasa Arab sangat halus. Dia nak kena jaga semua tu. Ja'ahum ma'arafu. Di sini pun dengung idgham mithlain saghir. Dengung 2 harakat. Kena dengung betul-betul. Ma ja'ahum ma ja'ahum ma'arafu pun tak nak. Ma'arafu. Okey. Mana yang betul tak? Ma ya. Jangan me. Ma'arafu tak nak lah. Selain sikit je. Ya betul. Ma'arafu kafaru bih. Huruf ra bagi atas, huruf ra bagi depan. Tetap hukumnya tafkhim, tebal. Ma'arafu tak nak ma'arafu kafaru bih. Fala'natullahi. Okey, petak ni apa ada? Petak ni siapa nak ambil? Ada apa di sini? Ada ain. Ada ain. Apa masalah ain di sini? Bunyikan dulu. Memang nak kena bunyikan. Semua huruf yang dalam Quran kena bunyikan. Cara nak bunyikan tu macam mana supaya tak salah? Buka mulut, Ustaz. Ain nak kena buka mulut. Huruf ain kena lentukkan sikit, Ustaz. Buka mulut nanti masuk lalat nanti. Ain tak ada kena buka mulut sebab dia bukannya bagi atas. Ain pula makhrajnya dari tengah-tengah halqum. Tengah halqum lagi. Jadi Tapi kita Ustaz, kena tapi Ustaz, kalau kita buka mulut tu, dia boleh membantu kita mengeluarkan huruf ain daripada tengah tekak kita tu. Sebab tu saya kata buka mulut dulu, lepas tu baru kita sebut ain tu. Mungkin Hajar kena tukar. Kena keluarkan dari sini baru buka mulut. Maknanya dia dari pertengahan halqum. Pertengahan halqum. Dia buka mulut kita sebenarnya untuk huruf lam tu dulu. Fala'natu. Tapi kalau kita perhatikan
Huruf Ain sebelum dia nak keluar suara tu, kerja kita dah ada di sini. Kita dah kena tekan di tengah. La'natullah. Semua huruf yang kita nak kena keluar, mesti nak kena akhirnya kena buka mulut. Sebab itulah tempat keluar yang asasnya. Tetapi berbezanya di pangkal halkum dulu, bermula bertolaknya daripada pangkal sampai ke keluarnya. Bertolaknya daripada tengah halkum sampai keluarnya. Bertolaknya daripada hujung lidah sampai keluarnya. Bertolaknya daripada tepi lidah sampai keluar terus. Itu pun dia berbeza cara kita nak keluarkan. Semua akan buka mulut. Cuma caranya mesti nak kena sebut daripada awal perjalanan huruf itu. Tempat keluar awalnya iaitu dari tengah-tengah halkum. Maknanya kita nak kena jelaskan dulu tengah-tengah halkum tu macam mana. Yang masalah di sini Ain, kalau tak ditekankan, tak didalamkan, takut nanti dia akan jadi macam hamzah, baris mati. Fala'natul. Dia nak kena tadi, Hajar Rohana tadi sebut macam mana? Nak kena melenturkan. Nak kena melenggukkan ke, melembutkan ke, nak kena ada satu ombak dalam halkum kita sebelum nak dalam tekak kita sebelum nak keluarnya. La'natullah. Tapi jangan sampai la tu tertambah mat pula. Fala'nat kan. Terus tapi ombak tu lembut tu ada dalam halkum kita. Fala'natu. Elak dia macam tersaktah. Tersaktah tu kita tak nak. Fala'natu macam tekan berhenti sekejap baru sebut na, itu pun tak nak. Fala'natu. Bagi sambung terus. Fala'natullahi. Natul. Ta di sini pun nak kena jaga. Ta di sini hukumnya tipis walaupun baris depan kena muncul mulut, tapi kena tetap tipis, jangan terpengaruh dengan la yang tebal. Fala'natul tak nak. Fala'natul baru masuk la. Tullah. Fala'natullahi 'alal kafirin. Okey, last kali. Ustaz, yang ain tu dia kira tawasud lah. Dia in between lah. Bana-bana tak ain. Ya, betul. Dia lin umar. Dia hukumnya sifatnya tawasud antara syiddah dengan rakhawah. Maka tak kita senang kita nak tahan, tak senang kita nak lepaskan semua nafas kita. Tawasud. Bain. Betul. Fala'natullahi. Dari segi sifatnya, itulah sifatnya dan kedudukannya. Last kali, alal kafirin. Di sini ada beberapa perkara tambihat, perkara yang perlu kita jaga-jaga. Apa yang antaranya boleh sebut dalam petak yang terakhir ni? Silakan. Kita ada apa? Alal kafirin. Okey, silakan Hajar, masya-Allah. Ain tu nak tekan ain tu nak tekan betul-betul ain. Okey, Masukkan jelas, betul. Okey. Alal tu tipis Ustaz. Tipis alal ke dua harakat. Kak ada masalah tak? Kak okey ya? Tak ada. Dia tak terkena dengan qaf. Jadi tak kena jaga-jaga jangan ka. Okey. Lepas tu rin mak ada disukun. Kita baca 4 atau 5. Tak ada apa-apa lah Ustaz. Cuma ain tu. Apa-apa. Okey. Dengan kalau saya pula alal ain tu dah tentunya alal itu satu. Lepas tu ka sebenarnya banyak juga masalah kita sebenarnya. Dia selain daripada tipis buka tu alal ka. Bezanya antara ka dengan ka. Alal kafirin. Ka tu bagi atas. Jelas orang Melayu semua suka, tapi orang Arab tak terima. Dia nak kena ka. Alal ka. Dia tak nak kafi. Alal kafirin. Kita tak ada masalah sebenarnya. Kita tak berkira sangat yang tu. Tapi kalau baca depan Syekh Arab,
Dia apakah? 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 Dia nak Maksud saya kena kurang sikit Pak. dia kena slang sikit. Alal kafirin. Dan yang last kali ma'arij sukun, insya-Allah kita tak ada masalah. Nak baca 2 ke 4 ke 6, 5 tak boleh, 2 4 6. Tapi yang masalah di sini nak kena jaga rin. Alal kafirin. Dan yang terakhir dalam mad arif sukun yang ini yang kita perhatikan nun ini tak ada sabdu, jangan kita lantunkan alal kafirin. Alal kafirin. Kita naik macam tu. Banyak lagi imam-imam kita, ustaz-ustaz kita, kadang-kadang kita pun bila itulah leka dalam kita nak baca, kita akan tambah lantunan itu ataupun lebihan sifat nun mati itu membuatkan kita tambah huruf sebenarnya. Ini bahaya betul. Dia akan jadi kita akan tambah huruf satu lagi nun mati. Alal kafirin. Jadi di situ sebenarnya dah jadi 2 nun mati di situ, dah sabdukan nun itu. Maka setiap bacaan begitu dikira salah. Lagi-lagi kalau kita baca dalam solat semua tu nak kena jaga. Boleh lama-lama macam tekankan saja kafirin gitu je. Tak boleh lama. Itu pun ada sabdu. Itu pun ada tu. Rin. Ada. Pirin. Ada. Okey. Stop gitu. Yes. Stop tu mau cantik. Apa kata kita bagi peluang? Kita bagi peluang, kita ada masa sikit lagi. Siapa nak cuba fala'natullahi 'alal kafirin, semua ini daripada fala'natullahi 'alal kafirin, moga makna ini kena kepada musuh-musuh Islam yang sedang menyanyiai orang Islam. Laknat Allah ini terkena ke atas orang-orang kafir. Okey, kita boleh baca dan kita nak kena jaga hukum tajwid sekali jangan hukum makna saja. Okey, silakan. Siapa nak try? Daripada fala'ai Ya. Fala'ta Allahu 'alal Sekali lagi sorang-sorang. Ajar Rafiah dulu. La'natullahi 'alal kafirin. Okey, cantik. Dia punya endingnya dan landingnya cantik. Tak ada masalah. Okey, siapa lagi? Cuba. Ambil kira semualah, jangan kafirin saja. La'natullahi 'alal, semua jaga semua Siapa nak cuba sebelum kita tutup kelas kita pada malam ni? Dah semua diam. Ustaz. Semua diam. Okey, Ajar Nafi, silakan. La'natullahi 'alal kafirin. Okey, sekali lagi. Fala'natullahi 'alal kafirin. Okey, last sekali. Sekali lagi saya nak dengar yang puas. Fala'natullahi 'alal kafirin. Okey, bagus. Saya terdengar pusingan yang kali kedua. Alal dia macam terlebih hembus angin. Itu tak nak juga Tapi bila yang ketiga tu dah kemas. Alal kafirin. Harful kaf dia huruf bisikan, huruf hams, tapi dia tak zahir pada huruf yang berbaris. Dia tak zahir sangat. Dia zahir pada huruf kaf yang mati. Walaupun pada huruf berbaris semua huruf-huruf hams yang 10 tu dia ada bisikan yang halus, yang perlahan sangat. Kalau kita terlebih nak bunyikan hamsnya alal itu tak nak. Ada orang yang baca macam tu, itu pun kira salah yang tak baguslah. Okey, siapa lagi nak cuba? Sama-sama. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Okey saya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Sekali lagi.
Fala'natullahi 'alal kafirin. Okey, jelas, masya-Allah, alhamdulillah, tak ada masalah. Terima kasih. Baik, Saya sama-sama, cuba, Ustaz. insya-Allah. Okey, silakan. Fala'natullahi 'alal kafirin. Sekali lagi, Cik Mat. Ini baru balik umrah ni, bunyi macam tu. Semua ke? Fala'natullahi 'alal kafirin. Masya-Allah. Ini teguran yang saya kena ni, Mungkin tak apalah kita excusekan dia sebab mungkin masih lagi kesihatan dia. Cuma yang saya kena bab ini, Syekh saya sebut, dia terangkan kepada saya hanya nun dan mim yang akan terangkat ke hidung. Hanya nun dan mim sahaja, tak kira nun mim tu berbaris ataupun mati, yang akan terangkat ke maqam ataupun darjat yang lain. Huruf lain semua darjat bawah. Darjat mulut je. Kita ada 2 darjat, satu darjat mulut, darjat yang keduanya atas sikit, iaitu hidung di atas. Jadi hanya nun dan mim yang akan singgah ataupun dia akan naik tingkat 2 ataupun darjat yang kedua, darjat atas. Jadi huruf-huruf lain tak kena mengena. Kalau kita perhatikan dalam fala'natullahi 'alal kafirin, satu huruf pun tak ada yang naik tingkat 2 kecuali nun yang last sekali. Kafirin. Sekejap je naik. Langsung tak nampak pun. Yang lain tak naik. Tapi kalau bunyi fala'natullahi 'alal, dia melekat dah, Dia nak naik tingkat 2 tu, padahal bukan tempat dia tu. Tul. Masih dia tingkat bawah. Duduk tingkat bawah, dia tak naik ke atas. Fala'natul mungkin orang yang sesama, orang yang batuk, orang yang ada kesihatan apapun, macam penat ke, baru bangun tidur, mungkin yang itu tak boleh ambil kira, tak boleh ambil salah. Tapi bacaan yang biasa, nak kena letakkan semua huruf ini di tingkat bawah. Di mulut saja, jangan sampai ke atas. Fala'natullahi 'alal kafirin. Itu je yang naik atas. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Ada lagi? Last. Kalau tak ada, kita boleh tutup, insyaAllah. Nampaknya okey semua, masya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita, bahasan kita pada malam ini hanya satu ayat 89, lebih kurang 1 jam lebih, masya-Allah kita bersama untuk kita faham bersama hukum-hukum tajwid, dan kita ulang balik, kupas balik hukum-hukum yang mudah dah jadi susah, yang mudah-mudah dah jadi lupa-lupa kan. Jadi semuanya itu ilmu. Ilmu selagi mana kita tak ulang-ulang, tak mengkaji, tak study, tak bermuzakarah, dia akan lalu jauh, dia akan menjauhkan, dia akan merajuk, dia akan lari. Bila kita selalu sebut, insya-Allah dia akan senantiasa gembira dan senantiasa rapat dengan kita. Yang itulah kita harapkan, mudah-mudahan insya-Allah bacaan kita akan terus kemajuan dan terus ke hadapan dan terus ada peningkatannya insya-Allah. Okey, untuk malam ini sebelum kita rehat, ada satu permintaan untuk sahabat kita ataupun ahli Quran, ahli kahfi, ahli muslimat, ahli tahsin, kita panggil Kak Teh, Mak Teh kita. Kak Teh, Mak Teh. Sedang sakit sekarang ni, sedang uzur. Dah banyak hari dah kita tak jumpa dia dalam kelas-kelas kita. Jadi kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan yang segeranya kepada Kak Teh. Dan kembali sihat walafiat untuk terus bersama Al-Quran, kelas-kelas Al-Quran, dan sekaligusnya insya-Allah kuat beribadat seperti biasa sebagai hamba Allah yang setia insya-Allah. Dan kita semualah yang sedang sakit, yang sedang uzur semua insya-Allah. Bila sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan nawaitu kita untuk syifa kepada semua yang sedang sakit. Ala hadhihi ya kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.